Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT masih lagi memberikan kesempatan pada kita untuk pagi ini kembali dapat bertemu untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyyah min Kitabi Tahzibil Asma'i wal Lughat, ta'lif al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala. Haqqaqahu wa 'allaqa alaihi Khalid bin Abdurrahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullahu ta'ala, yang dimurajaah oleh dan diberikan mukadimah oleh Syekh Dr. Saleh As-Sadlan hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah kita masih lagi berada pada awal kitab, iaitu mukadimah pentahqiq, iaitu mukadimah oleh Khalid bin Abdurrahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullahu ta'ala. Dan ini merupakan siri kedua di dalam membacakan mukadimah kitab oleh pentahqiq hafizahullahu ta'ala. Baik, langsung saja kita masuk pada muka surat 7, di mana kita berhenti pada ucapan mukadimah pada perenggan yang pertama. Sekarang kita akan memasuki perenggan yang kedua. Berkata pentahqiq hafizahullah ta'ala, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Jadi ini adalah ucapan pengakuan, penegasan sebagai seorang hamba. Ya, dia wajib mengakui dan bersaksi bahawa ya Allah Ta'ala satu-satunya Rabb yang dia ibadahi, yang dia taati, yang dia serahkan diri, jiwa raganya sepanjang usianya sampai dia ya, menuju ajalnya. Asyhadu ya, wa asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul, dan seterusnya. Dan ini telah kita jelaskan di dalam pelajaran ya, tauhid, syarat dan rukunnya, ya, dari sisi tentang dua kalimah syahadah. Penyaksian itu membawa maksud a'taqidu, ukhbiru wa uhlidu, ya, mengiktikadkan dengan hati, mengkhabarkan dan mengiklankan, iaitu membuat penegasan, pengikraran dan pengistiharan dengan terang dan jelas bahawa Allah Ta'ala lah Rabb yang wajib kita taati dan kita ikut perintahnya. Dan juga kita mengakui, mengiktiraf bahawa Nabi SAW adalah seorang hamba. Hamba maknanya ya, kita manusia, jin, telah jatuh kepada kita taklif syarak, iaitu
wajib menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, memperhambakan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW adalah Rasul yang padanya dikurniakan wahyu untuk disampaikan pada umat manusia sejagat. Maka kewajipan kita adalah ikut, turut, taat. Ini secara ringkas. Adapun perinciannya bolehlah dirujuk kepada penjelasan ketika mana membahaskan kitab syarat dan rukun tauhid. Kemudian semoga selawat dan salam terlimpahkan kepadanya, iaitu kepada Nabi SAW, dan kita sangat mengetahui, tak perlu penjelasan yang panjang lebar, kerana selawat dan salam adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang sentiasa kita dengar, bahkan dihafal di luar kepala, terkhususnya orang lelaki, kerana mereka sentiasa diperingatkan pada setiap hari Jumaat agar memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW, ya, sebagai tanda terima kasih, syukur, sayang pada Nabi SAW. Dan selawat faedahnya besar, melembutkan hati, mendekatkan diri, mengakrabkan diri kepada Nabi SAW. Dan sebagai ganjarannya, mudah-mudahan nanti di negeri akhirat dia dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Begitu juga keluarga Nabi SAW, ahlul baitnya, ya, para isteri-isteri Nabi SAW, ya, dan anak-anak Nabi SAW, serta ya, cucu Nabi SAW dan seluruh keturunannya sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dan juga para sahabat Nabi SAW, ya, yang berjuang, bersusah payah, yang menjadi penyokong Nabi SAW, menjadi rakan dekat, ya, dalam saat senang dan susah, untuk mempertahankan tauhid dan menyebarkan tauhid. Kemudian, ya, siapa saja yang mengikuti petunjuknya hingga hari pembalasan, ya, siapa saja mereka yang mengikuti, berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, sehingga hari pembalasan, maknanya sampai hari kiamat. Maknanya di hari kiamat nanti mereka akan dihimpun bersama. Di dunia, walaupun mereka tidak bersama disebabkan oleh, dipisahkan oleh masa, tempat, ya, zaman, namun di akhirat semuanya akan dikumpulkan di satu tempat bersama, iaitu nanti, ya, kita sebagai umat Nabi SAW akan berada di barisan Nabi SAW. Dan kita lah adalah umat yang pertama kali akan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memasuki syurga, yang dipimpin oleh Nabi SAW, diikuti oleh para sahabat, dan mereka-mereka yang ikut perjalanan generasi terbaik ini, ya, memasuki syurga dan berada dalam syurga yang sama. Ya, sebagaimana contoh Allah sebut tentang perkara ini, siapa saja yang mengikuti petunjuknya hingga hari pembalasan. Dan contoh teladan yang teragung untuk kita contohi, ikuti adalah generasi terbaik umat, iaitu para muhajirin dan ansar. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 100, surah yang ke-9, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Was-sabiqun, orang yang, ya, pertama, orang yang mula-mula, orang yang paling awal yang menerima dakwah ini dan beriman dengan kerasulan Nabi SAW adalah para muhajiri yang berada di bumi Mekah. Kemudian diikuti oleh, ya, iaitu ansar, ya, para sahabat Nabi SAW yang menerima dakwah Nabi SAW yang berada di negeri yang berbeza, iaitu negeri Madinah, kota Madinah. Dan disitulah Nabi SAW berhijrah, dan Nabi SAW berdiam di situ dan wafat di situ. Allah muliakan penduduk Madinah, ya, golongan Ansar, sampai hari kiamat dengan beradanya makam Nabi SAW di situ. Asal Nabi SAW di bumi Mekah. Kemudian mereka-mereka yang mengikutinya dengan baik, inilah dia. Ini terbuka peluang untuk sesiapa sahaja sampai hari kiamat dari kalangan umat Islam, umat Nabi SAW. Iaitu keywordnya adalah ikut mereka itu,
ikut cara beragama mereka itu dengan cara yang terbaik. Maknanya benar agama mereka itu sebagaimana benarnya apa yang diperlakukan, yang dipercontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kerana para sahabat berjalan di atas ajaran, aturan dan hukum yang telah diajarkan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Barang siapa yang keluar daripada jalan ini, maka sungguh mereka telah meraih kerugian. Maka berjalanlah dengan kerugian. Kenapa kerugian? Kerana barang siapa yang berjalan mengikut jalan ini, jalan para sahabat, maka mereka akan mendapat keredaan Allah, dan juga menunjukkan bahawa mereka reda terhadap apa yang telah Allah perintahkan untuk mereka berjalan. Mereka tidak menyimpang, mereka tidak keluar daripada aturan jalan itu. Dan apa akibatnya setelah mendapat keredaan Allah? Yang mereka akan dikurniakan oleh Allah syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal selama-lamanya. Dan itulah dia kejayaan, keberuntungan yang paling besar. Camkan kaedah yang sangat agung, yang mana banyak daripada kalangan umat Islam yang keluar daripada aturan, iaitu tidak mahu mengikuti, atau mereka mengubah agama ini, mereka mencari jalan lain. Namun yang ajaibnya, mereka menisbahkan jalan-jalan yang mereka perbuat itu di atas jalannya Islam, padahal Islam melepas diri daripada apa yang mereka dakwakan itu. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada terjatuh dalam syubhat yang sangat berbahaya dan membinasakan. Itu khususnya di zaman ini banyaknya perkara tersebut berlaku. Baik, kemudian kata mentahqiq kitab ini hafizahullah taala, sejarah manusia sejak zaman bapa kita Nabi Adam alaihissalam tidak pernah mendapat perhatian, penelitian, uraian yang terperinci dan kodifikasi, yakni usaha pengumpulan atau penyusunan sebagaimana yang didapati oleh sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tidak aneh, tidak menghairankan, kerana beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pemimpin manusia semuanya dan sebaik-baik makhluk. Jadi sebagaimana yang kita ketahui daripada tak terhitung jumlahnya para pemimpin dunia, tokoh-tokoh dari dulu sampai sekarang, tidak ada satu pun tokoh tersebut yang dapat menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi betapa terperincinya maklumat yang terkait tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu direkodkan, didokumentkan, dipelihara, diteliti, dan disusun secara sangat komprehensif, sangat terperinci. Bukan hanya dari sisi kelahiran dan sebagainya, apa yang dilakukan sepanjang kehidupan sampai kewafatan, bahkan diri pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun diperincikan, seolah-olah bila digambarkan tentang contoh ciri-ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutur bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita nampak gambaran yang hidup di depan mata kita, satu sosok yang sangat agung, yang sangat mulia hidup. Walaupun pribadinya, orangnya telah lama meninggalkan dunia, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat kita lihat dan gambarkan dengan terang dan jelas. Sebagaimana yang para ulama susun, seperti semisal dalam kitab, ketika kita membaca, mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimallahu ta'ala. Baik, para ulama muslim, para ulama muslimin silih berganti, dari satu generasi ke generasi lainnya menaruh perhatian terhadap kehidupan dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengemukakannya kepada umat dengan jelas lagi terang. Mereka menempuh pelbagai metod, pelbagai kaedah, iaitu mereka telah melakukan pelbagai usaha keras, melakukan perjalanan ke pelbagai tempat untuk mengumpul maklumat, bertemu dengan individu-individu tertentu, demi untuk menulis sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membahasnya secara luas, secara komprehensif, sehingga terhasillah kitab-kitab sirah yang berjilid-jilid, terperinci dan panjang lebar.
Ada pula yang membahasnya secara ringkas dan sederhana. Ya, seperti mana kitab Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini. Begitu juga ulama-ulama lain pendahulu daripada Al-Imam An-Nawawi, seperti Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah juga mempunyai kitab sirah yang ringkas. Ya. Begitu juga ulama-ulama sebelumnya, banyak di antara mereka yang mengarang kitab-kitab sirah ini dalam bentuk yang sangat ringkas. Ya, sebagai mukadimah, sebagai pengenalan asas untuk seseorang meneroka lebih jauh, ya, memperincikan tentang perjalanan hidup Nabi SAW sebagai asas agar setiap orang tidak ada alasan untuk tidak mengetahui tentang perjalanan hidup Nabi SAW secara global. Ya, adapun perincian itu adalah datang langkah yang kedua. Sebagaimana yang telah kita sebut, penulisan sirah Nabi SAW ini bukan hanya dilakukan oleh umat Islam, terkhusus para ulama'nya, terkhusus para sarjananya. Orang-orang barat, orang-orang yang tidak beragama Islam, orang kafir pun mereka, ya, menyisir lengan untuk menulis, sama ada secara objektif ataupun ada misi di sebaliknya untuk menanamkan jarum-jarum yang berbahaya, mewujudkan kesamaran-kesamaran. Namun mereka tetap tersentuh juga untuk menulis, ya, sehingga kita sebut sebagaimana kata Said Sulaiman An-Nadwi rahimahullah. Beliau ketika itu membaca satu majalah Muktabas, di mana di situ disebut bahawa, ya, telah tertulis lebih daripada 1000 buah buku tentang Nabi SAW oleh para penulis, orang-orang kafir, orang-orang barat, para orientalis. Itu dah puluhan tahun dahulu. Apatah lagi di zaman sekarang, lagi banyak. Menulis buku, artikel, jurnal, ya, dan pelbagai lagi lah, tak terhitung. Dan begitu juga jadi kalangan umat Islam, para sarjana, para ulama'nya di zaman sekarang, banyak juga yang menulis sirah. Dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat memberi faedah dan membantu, sekarang buku-buku sirah pula, ya, diperhiasi dengan banyaknya ilustrasi gambar-gambar ketika menceritakan tentang tempat-tempat, ya, maka tempat-tempat, ya, negeri, negara, ya, contoh-contoh barang-barang atau perkara-perkara pakaian, pedang dan sebagainya, maka dapat digambarkan. Maka lebih menarik buku-buku sirah itu dengan adanya ilustrasi gambar-gambar, peta perjalanan, ya, gambar-gambar sejarah-sejarah negara dan sebagainya. Maka buku-buku itu menjadi lebih berjilid-jilid. Begitulah bagaimana Allah memuliakan, ya, sosok pribadi agung Nabi SAW, sehingga tergambar dengan terang dan jelas, ya, seolah-olah kita berada di zaman itu apabila membaca kitab-kitab yang disertai dengan ilustrasi seperti itu. Dan banyak kitab seperti itu. Cumanya perhatian penting ketika kita membeli atau ingin membaca, ya, kita pastikan kitab-kitab tersebut, buku-buku tersebut adalah otentik. Maknanya data-data, maklumat yang terkandung di dalamnya boleh diandalkan. Maknanya boleh dipercayai. Lihat pada penulisnya, lihat pada metodologi kitab yang ditulis. Setiap pernyataan yang dibawa hendaklah ada nota kaki, dirujuk pada kitab mana. Setiap hadis-hadis yang dinyatakan hendaklah ada sumbernya dan kedudukan hadis tersebut. Ya, walaupun di dalam bidang sejarah, para ulama di antara mereka ada yang memberikan kelonggaran. Namun yang terbaik adalah hendaklah berusaha memastikan kisah-kisah yang dipaparkan adalah kisah yang sahih, otentik. Kerana banyak masuk perkara-perkara yang tidak sahih. Tentang, contoh, diawali dengan kelahiran Nabi SAW, bagaimana keadaan Nabi SAW ketika dilahirkan, ya, pelbagai dalam buku sirah dinyatakan, ya, sedangkan bila disemak itu adalah perkara yang palsu. Baik, di hadapan anda, kata pentahqiq hafizahullah ta'ala, saudaraku sesama muslim, ada mahkota berharga dari perbendaharaan salaf yang diambil oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Sekarang dah masuk nak sentuh kitab ini. Kitab kecil
iaitu Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzib Al-Asma'i Wal-Lughat, yang menghimpunkan antara, di mana ia menulis biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghimpun antara peringkasan dengan kelengkapan yang mencakup semua sifat dan sirahnya. Untuk makluman, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau adalah salah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia sampai saat ini, dan terkenalnya beliau rahimahullah itu seantero dunia, melintasi berbagai mazhab. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sepanjang usianya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para ulama, khususnya ulama yang menulis tentang sejarah, sirah, ya, tentang tokoh-tokoh, ketika mana mereka mengkaji apa sajakah kitab-kitab yang disusun oleh ataupun yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak memiliki dan menulis kitab fokus khusus tentang sirah Nabi SAW. Ya. Tidak ada kitab yang disusun dengan tersendiri, terasing. Dan bagaimana muncul kitab ini? Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah. Ya. Tahzib ini adalah dinamakan Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah ini bukan diberi nama oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini diberi nama oleh orang lain. Kalau nama ni diberi oleh pentahqiq kitab ini, iaitu Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syaih. Sirah Nabi SAW yang merupakan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini sebenarnya adalah satu daripada sekian banyak bahagian yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah letakkan di dalam kitab besarnya, iaitu kitab apa? Tahzib Al-Asma' Wal-Lughah. Kitab Tahzib Al-Asma' Wal-Lughah. Kitab besar, ada 4 jilid. Bergantung pada cetakan, pencetakan, penerbit. Ya, iaitu kitab yang membahaskan tentang nama-nama dan juga bahasa, berkaitan dengan perbahasan kebahasaan. Ya, Imam Nawawi rahimahullah merujuk kepada sejumlah kitab-kitab, kemudian beliau rahimahullah menyusun kitab itu. Ya. Jadi di dalam kitab tersebut, dalam Tahzib Al-Asma' Wal-Lughah itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita masuk sesudah mukadimah, beliau mulai dulu dengan penyenaraian nama-nama mengikut huruf, indeks, alif, ba, ta, alif, mula nama dengan alif. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah memulakan dengan tokoh yang pertama adalah Nabi SAW. Padahal hurufnya mim. Kenapa? Untuk mengambil keberkahan dan memberikan kemuliaan dan kedudukan yang pantas. Mulakan dulu dengan Nabi SAW. Inilah dia. Dan Imam Nawawi rahimahullah, ya, ketika membahaskan tentang biografi Nabi SAW, terperinci panjang lebar, mengambil sisi-sisi penting, perkara-perkara pokok yang hendaknya diketahui oleh kita. Kemudian sesudah itu barulah Al-Imam Nawawi rahimahullah memulakan dengan tokoh yang lain, diikuti dengan tokoh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Alif Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Bukhari, Al-Bukhari. Kemudian seterusnya. Ya, diperkirakan sekitar lebih kurang 900 tokoh rijal, lelaki dan wanita, yang dipaparkan, yang disenaraikan dalam kitab Tahzib Al-Asma' Wal-Lughah. Dan menjelaskan tentang biografi. Ada yang terperinci, ada yang ringkas. Seperti penjelasan dari Imam Syafi'i rahimahullah panjang, Imam Bukhari juga panjang, dan Nabi SAW yang menduduki tangga teratas. Ini latar belakang penulisan kitab. Kemudian datang ulama. Kemudian bila sampai kepada, ya, Syekh ni Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syaih, sebelum tu dah orang lain juga melakukannya. Maka beliau hafizahullah ta'ala memandang baik untuk dikeluarkan daripada kitab Tahzib Al-Asma' Wal-Lughah bahagian yang menjelaskan tentang Nabi SAW. Lalu dibuat satu kitab asing dan diberi nama Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzib Al-Asma'i Wal-Lughat. Boleh faham?
Ha. Asal nama dia tahzib apa? Nama tak ada. Nama ni diberi oleh pentahqiq ni. Bukan yang Imam Nawawi tulis namanya tajuk apa? Atau kitab besar, kitab yang bukan khusus menjelaskan tentang sirah, tentang tokoh-tokoh, tentang bahasa. Iaitu Tahzib Al-Asma' wal Lughah. Ya, tahzib. Tahzib tu apa? Iaitu tahzib tu adalah memperhalusi, memperbaiki, ataupun dalam bahasa mudahnya islah. Maknanya kitab tu dihalusi, disusun, diteliti. Boleh faham? Tu maknanya tahzib. Diperhalusi, disusun. Penelitian. Penelitian, penambahbaikan, pelurusan, pembetulan, mengemas kini. Maknanya Imam Nawawi rahimahullah nak bagi panduan kepada orang-orang yang menulis, yang membaca. Macam nama-nama ni macam mana nak baca. Macam contohlah kita sebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Ibnu Hajar tak ada lah dalam kitab tu sebab dia datang kemudian. Ada orang kalau tidak memahaminya, ya, dia baca Ibnu Hajar Iskilani. Anak baris dia tu. Sebab nama-nama dia tak ikut kaedah. Ada nama tak ikut kaedah bahasa Arab tu kan. Nak dibariskan. Kalau kan nama orang, bukan orang Arab. Nama tempat. Jadi macam mana nak baris? Itu bergantung kepada penyebutan bangsa. Boleh faham? Jadi kena tahu. Sebab itu dalam agama ni, di antara kaedahnya yang terpenting menuntut ilmu ni bertalaki. Sebab nanti guru tu akan baca. Bacanya sepatutnya macam ni, bukan macam ni. Dapat daripada lisan guru itu. Sebab tu diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. Tepat, terjaga, terpelihara. Kalau kita sendiri-sendiri baca, kita ingat betul dah, rupanya salah. Bukan seperti itu bacaannya. Ni di antara perkara yang disebut dalam kitab ni. Imam Nawawi rahimahullah, macam mana nak baca baris, sebutannya macam mana, dok lafaz-lafaz tersebut. Boleh faham? Baik. Kalau yang mengikut kaedah tata bahasa Arab tu, okey. Ada kaedah kita boleh dah sebut. Ya. Dan kadang ulama pun sebut, ini lafaz ni boleh disebut begini, boleh disebut begitu. Dalam beberapa wajah. Itu semuanya daripada talaki, daripada musyafahah dengan guru. Baik, kembali. Kemana tadi? Tak perlu pelapin. Kalau panjang huraian, panjang pula. Baik, kemudian tahu kitab Tahzib As-Sirah Nabawiyah ni, mana kitab kecil tu kat sini? Saya tunjuk. Ya. Okey, kitab kecil tu yang kita dah tunjuk, itu adalah satu. Padahal kitabnya 4 jilid macam tu. Tebal. Baik. Ia memilih daripada sirah Rasulullah SAW apa yang dapat dianggap sebagai pengantar daripada mempelajari sirah Nabi SAW. Maknanya Imam Nawawi rahimahullah buat satu penulisan yang simple, precise, concise and global. Boleh faham? Mencakupi. Cukup sebagai asas permulaan untuk seseorang di dalam pengembaraannya menerokai sirah yang agung terhadap pribadi yang agung Nabi SAW. Dan kitab ataupun biografi Nabi SAW yang dipaparkan dalam kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughah itu boleh dianggap sebagai mukadimah, sebagai batu asas ataupun batu loncatan, atau untuk menanamkan gerak hati seseorang untuk dia mempelajari selanjutnya tentang Nabi SAW. Maknanya bila dia baca je bahagian ni, dia akan tergerak untuk baca yang lebih terperinci. Dan begitulah memang step dalam menuntut ilmu. Mula baca yang ringkas dulu, pertengahan, kemudian terperinci. Sebab setiap manusia tidak memiliki kemampuan yang sama. Ada orang, mereka memiliki kemampuan dan kesungguhan, boleh kerana memiliki kecerdasan, kemampuan mencerna, kemampuan untuk bersabar dengan masa yang panjang. Bayangkan nak baca kitab tebal-tebal. Ini kita baca kitab tebal macam ni, tebal tu. Bukan semua orang mampu tu kan. Setengah orang buka helai pertama dah pejam mata, dah letih baca. Setengah orang dia boleh duduk berjam-jam sampai selesai habis kitab berjilid-jilid, boleh duduk. Dah apatah lagi melalui pengalaman yang panjang, duduk dalam satu jalsah boleh habis kitab ni sekejap, speed reading. Allah bagi nikmat.
Minta pada Allah agar Allah kurniakan kita kemampuan untuk membaca, mencerna, mengkritisi apa yang terkandung dalam kitab dan lekat di dada dan juga di akal ini dan bermanfaat. Itu yang penting. Baik. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Tahzib, dalam bahagian penjelasan, Imam Nawawi rahimahullah tak bagi nama lah. Yang orang lain yang bagi nama. Ya. Di situ dimulakan dengan huruf mim, Muhammad SAW. Dalam penjelasan itu dalam kitab Tahzib Al-Asma' wal Lughah, ya, kemudian yang dikeluarkan oleh Syekh kita Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullah taala, beliau menyusun dan memberikan tajuk-tajuk, ya, di mana kemudian dinyatakan tentang kedudukan, kisah-kisah, sumber-sumber yang dinyatakan nanti akan dalam penjelasan, yang mana secara keseluruhannya bahagian yang menjelaskan tentang peribadi Nabi SAW ini ada 21 perkara, 21 hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Dan itu boleh kita lihat pada awal kitab ini. Dimulai dengan nasab Rasulullah SAW, nasab, yang kemudian pentahqiq akan mencari sumbernya. Sebab kitab-kitab dahulu biasa ditulis tidak dinyatakan. Sebab para ulama dulu tulis cepat, semua ada kat kepala dia ni, reference tu kat mana. Masya Allah, menakjubkan, sangat menakjubkan ulama dulu. Tak tertandingi. Betapa ilmu itu di dada mereka. Masya Allah, kuat hafalan. Allah bagi nikmat. Cuma tengok contoh di antara kitab sirah yang hendaknya ada di rumah kita, yang berjilid-jilid. Bukan zaman sekarang, dah zaman dulu. Sesudah. Dan zaman itu orang itu dekat dengan Imam Nawawi rahimahullah dan di satu negara. Siapa? Di antara kitab yang hendaknya ada di rumah kita, yang menceritakan secara komprehensif dengan cara yang unik, iaitu kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, fi Hadi Khairul Ibad oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sudah diterjemahkan barangkali ada dalam beberapa jilid, 6 atau 7 jilid. Apa yang menakjubkan kitab ini? Ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam perjalanan, dalam pemusafiran, ketika keluar daripada rumah dia. Di awal mukadimah ditulis kitab ini dalam keadaan serba kekurangan, di mana sumber-sumber rujukan hanya ada sedikit kerana dalam perjalanan pengembaraan. Oh, bayang. Kalau tengok kitab itu 6 jilid dia tulis. Ketepatannya menakjubkan. Masya Allah. Pelajari kitab itu. Dan salah seorang asatizah kita mengajar kitab itu, Zadul Ma'ad, iaitu Ustaz Azhari Murad hafizahullah ta'ala. Dengar apa yang dia sampaikan. Masya Allah. Kitab yang sangat indah, yang menceritakan pelbagai aspek dari sisi fiqahnya dan sebagainya. Kitab yang besar. Dan juga saranan, di antara kitab-kitab yang hendaknya ada di dalam perpustakaan rumah kita adalah seluruh karya-karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan kitab-kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah telah diberikan khidmat oleh satu pasukan, satu tim para ulama yang diketuai oleh Syekh Bakar Abu Zaid, tak silap nama, Hafiz rahimahullah ta'ala. Dia telah berkhidmat terhadap buku, keluarkan seluruh buku-buku, hampir keseluruhan buku-buku Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemudian ditahqiq, ya, lebih kurang puluhan jilid seperti ini dalam bahasa Arab ada, insya-Allah, ya, lengkap, lebih kurang 60 lebih jilid, 60 lebih, tak sampai. Dan 60 tajuk, lebih daripada 60 tajuk, pelbagai kitab Zadul Ma'ad, Ilam Al-Muwaqqi'in, banyak Ibn Qayyim karang, ya, kitab Ijtima' Al-Juyush, macam-macam lah kitab. Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini adalah murid paling dekat, murid paling kanan lah kepada Ibn Taymiyah rahimahullah. Sebagaimana Ibnu Al-Attar rahimahullah adalah murid paling kanan kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dua-dua ni dekat. Dan dia bertemu. Ya, Ibnu Al-Attar ini sezaman dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Anak murid kepada ni.
Ibnu Taimiyah rahimahullah sezaman dengan Imam Nawawi rahimahullah. Tetapi dia masih kecil ketika itu. Ketika Imam Nawawi rahimahullah meninggal dunia, Imam Nawawi rahimahullah meninggal dunia, kalau tak silap umur yang Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah baru belasan tahun. Dan ada relation. Para ulama sejarah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini out of record sekejap sebab dah sebut teringat. Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, pernah memohon kepada Allah, pernah berharap agar satu hari nanti akan Allah utuskan seorang lelaki, seorang yang akan menghapuskan satu ritual yang dilakukan oleh orang di zamannya, iaitu tentang satu ritual kesyirikan, tentang satu tempat pokok ke apa, mereka menjadikan tempat itu sebagai tempat mereka melakukan amal kesyirikan, satu tempat. Di mana Allah berdoa kepada Allah. Dihikayatkan seperti itu. Kemudian ditakdirkan Allah, orang yang melakukan perkara tersebut adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tu je main. Masya-Allah. Itu disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya, kitab sejarahnya yang sangat monumental, Al-Bidayah wal Hidayah, An-Nihayah Al-Bidayah wan Nihayah. Cukup dekat tu. Cari kitab tu dan baca. Inilah pentingnya mengetahui sejarah. Baik, dalam kitab ini, dalam kitab Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah, dinyatakan tentang nasab Rasulullah SAW. Kita bacalah satu persatu. Yang kedua tentang kunyah dan namanya. Ini perkara asasnya kita kena tanya kepada kita. Tahu tak apakah kunyah Nabi SAW? Tak boleh bagi nama, beratlah. Itu basic. Tuan ada tak kunyah? Teranga mulut. Apa kunyah? Kunyah gam ke? Syunggam ke? Bukan. Kunyah tu apa? Dan namanya. Yang ketiga, ibunda Nabi SAW. Yang keempat, kelahiran Nabi SAW. Yang kelima, wafatnya Nabi SAW. Ini ni adalah intisari poin-poin penting yang hendaknya menjadi general knowledge untuk semua kaum muslimin. Patutnya very basic dia kena tahu. Betul kan? Macam kita tahu tarikh kelahiran ayah kita bila, tarikh kematian ayah kita bila, nama ayah kita apa. Takkan ada yang tu tak tahu. Begitulah. Bukankah Nabi SAW menyebutkan tidak beriman salah seorang dari kamu, sehingga aku itu lebih dicintai daripada kedua orang tuanya, dirinya dan siapa pun. Nampak tak? Dan terbuktinya apa? Tahu tentang ni. Kalau kita tahu tentang ayah kita, lebih aula kita tahu tentang siapa? Ayah segala ayah. Itu Nabi SAW. Maksudnya apa? Kerana Nabi SAW adalah petunjuk yang mengeluarkan kita daripada kegelapan, az-zulumat, kepada tauhid, kepada hidayah, kepada sunnah. Yang kelima, wafat Nabi SAW. Boleh explain? Tanya, bila Nabi SAW wafat? Hari apa, pada waktu apa? Siapa yang di mana? Siapa yang menguruskan jenazah Nabi SAW, yang memandikan jasad yang mulia Nabi SAW? Bagaimana sifat solat jenazah Nabi SAW? Bagaimana? Ada imam tak? Kalau ada, siapa jadi imam? Kalau tiada imam, kenapa? Bila Nabi SAW dimakamkan? Dan apa yang dilakukan sesudah itu? Boleh tanya. Ini soalan basic. Kalau tak boleh jawab, something wrong with you. Betul kan? Tak ambil tahu. Tak tahu. Ajaib. Tokoh dunia lain bukan main dia tahu. Bahkan yang dia tahu tokoh-tokoh orang yang fasik, orang-orang kafir, di fingertip dia je. Tapi tentang orang yang paling agung, yang paling mulia, Nabi SAW, tak tahu dia. Ini berat. Yang kelima, penguburannya dan usianya sallallahu alaihi wasallam. 7, awal masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 8, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau senang soalan tanya orang, berapa jumlah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa lelaki, berapa perempuan? Itu ada lagi soalan cabang nanti keluar. Yang ke-10, paman dan bibi Nabi SAW, pakcik-pakcik dan juga mak saudara Nabi SAW. Yang ke-11, isteri-isteri Nabi SAW. Ni tanya orang perempuan, siapa isteri-isteri Nabi SAW? Tak boleh jawab, berdiri atas kerusi. Tanya para wanita, can you explain briefly biodata Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, followed by Aisyah radhiyallahu anha,
dan seterusnya. Tak boleh jawab, something wrong. Dia tak patut. Maknanya tak patut, tak tahu. Yang ke-12, mawalinya, maula. Ya, pembantu, assistant. Yang ke-13, pelayan Nabi SAW. Ya. Yang ke-14, juru tulis Nabi SAW, sekretariat. Yang ke-15, utusan Nabi SAW yang dihantar untuk berdakwah. Ya. Sebagai diplomat Nabi SAW, bawa surat, jumpa raja-raja, pembesar dunia, dan pelbagai lagi lah. Yang ke-16, muazzin Nabi SAW. Kita duk tahu muazzin Nabi SAW ni 2 orang je. Ada lagi, bukan 2. Bukan hanya Bilal radhiyallahu an dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Tak, ada lagi. Yang ke-17, ni ibadah Nabi SAW. Umrah, haji. Cuba tanya soalan mudah. Berapa kali Nabi SAW menunaikan haji sepanjang usia? Bila? Berapa kali Nabi SAW menunaikan umrah? Tengok pada kita pula. Compare. Perang besar dan perang kecil je. 18, akhlak Nabi SAW. 19, mukjizat Rasulullah SAW. Yang ke-20, kuda, unta dan senjata Nabi SAW. 21, kekhususan Nabi SAW. Ini daripada tajuk-tajuk ni, ada ilmu khusus pula. Betul kan? Contoh mukjizat Nabi SAW. Satu kitab khas. Tebal. Senaraikan semua mukjizat Nabi SAW. Kekhususan Nabi SAW. Khususiah. Ada pula kitab. Ya. Akhlak Nabi SAW lagi dah besar kitab. Berjilid-jilid. Dan begitulah seterusnya. Jadi kitab ni sebagai pengantar, intro, memberi laluan untuk kita meneroka seluruhnya tentang gambaran yang indah, yang sangat agung, iaitu pribadi agung Nabi SAW. Agar apa? Kita dah sebut dah tujuannya sebelum ni dalam Mabadi' Al-Asyarah, supaya kita meneladani Nabi SAW sebaik mungkin. Copy paste. Jangan copy edit, jangan copy change. No, not allowed. Baik. Sehingga karyanya ini bagi pengajar dan penuntut ilmu menjadi kaedah pengetahuan yang dari sela-selanya dapat dibaca kehidupan Rasulullah SAW secara global. Ni global view ni mesti ada dulu dalam minda kita, barulah datang detail. Dengan harapan menjadi titik tolak untuk menguasai berbagai aspek dari ilmu ini, iaitu ilmu sirah. Keistimewaan yang menjadikan buku ini memiliki kedudukan seperti ini, iaitu apa istimewanya? Penulisan yang dipaparkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah terkait tentang biografi ataupun maklumat ringkas tentang Nabi SAW ini. Pentahqiq kita ini Hafizahullah Ta'ala menyebutkan yang pertama. Buku ini memiliki keistimewaan kerana ringkas, tapi mencakup seluruhnya secara global, di mana buku ini berisi sekelumit sifat-sifat dan sirah beliau SAW yang semestinya setiap Muslim membacanya, atau tidak ada uzur untuk tidak mengetahuinya. Tu tak ada uzur. Boleh faham? Ni buku ni boleh kita baca kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Very basic tu kan? Anak tak perlu yang detail tu tebal-tebal. Bagi dia baca dulu, ringkas. Contoh nanti kita buka kitab ni, kita akan jumpa bab tentang mula-mula sekali. Ya. Mula-mula sekali tentang Nabi SAW. Mari anak-anak kita pelajari, iaitu tentang nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Nasab huwa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdul Wahab ibni Abdul Muttalib dan seterusnya. Bagi anak kita dengar. Kemudian kunahu wa asma tu. Dan seterusnya nanti akan datang penjelasan. Anak-anak dengar. Yang kedua, metod atau kaedah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sederhana tetapi kuat dalam mengemukakan kehidupan dan sirah beliau SAW. Di mana tadi telah disebut terdiri daripada 21 aspek yang menyentuh pribadi Nabi SAW. Yang ketiga, pengarangnya adalah imam yang muhaqqiq, daqiq, yang terkenal, ya, yang sangat teliti dalam penulisannya, yang sangat menguasai apa saja ilmu. Istimewa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah.
yang memiliki sumbangsih yang luas dalam berkhidmat terhadap sunnah Nabi SAW dan memerhatikannya. Memang Imam Nawawi rahimahullah terkenal, ya, teguh di atas sunnah, sehingga kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah sangat indah untuk dibaca. Cuba lihat kitab-kitab lain. Cuba lihat kitab semisal Al-Azkar. Imam Nawawi rahimahullah nak ajak kita agar berzikir, berdoa mengikut cara Nabi SAW. Lafaznya, caranya, ya, jangan keluar daripada aturan itu. Cuba tengok apa yang Imam Nawawi rahimahullah paparkan zikir-zikir sesudah solat. Cuba banding dengan zikir yang kita buat. Akan ada perbezaan. Wahai orang-orang yang berzikir sesudah solat, sudahkah kamu membaca apa yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bagaimana, ya, zikir-zikir yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu bagaimana Nabi SAW, lafaz apakah dia zikir yang disebut sesudah solat. Baca sekarang, pergi tengok, kemudian banding dengan apa yang kamu baca. Sama tak? Atau berbeza? Kenapa kamu berbeza? Kenapa tak sama? Itu soalan yang hendaknya diletakkan di depan. Must be kritis dalam agama ni. Tengok kitab semisal Riyadhus Salihin, Quran, hadis, itu je yang ada, ya. Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis Nabi SAW. Kalau ditanya apa faedah yang paling utama, pertama, immediate faedah yang kamu dapat daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah, apa yang kita dapat? Mula-mula sekali, kalau orang itu kalau orang tu yang very observant and very kritis, immediately dia akan dapat apa? Itu pun bergantung pada pembacaan, pengalaman dalam berinteraksi dengan kitab-kitab dan metodologi para ulama dalam susun kitab. Apa? Ya, Dalam Arba'in 40 tu, apa yang tersirat yang Imam Nawawi rahimahullah nak ajak kita? Hidupkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah tu daripada awal lagi. An Abi Hafs Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, an Abu Najih Irbad bin Sariyah, an Abu Abdullah. Apa tu? Gimana orang nak perkenalkan kita hidupkan sunnah ni? Adanya kunyah. Tengok para sahabat ada kunyah. Aisyah radhiyallahu anha Ummu Abdillah, perempuan, ada. Tengok semua dalam Arba'in An-Nawawiyah tu semua ada, kecuali yang dah berulang. Imam Nawawi rahimahullah tak ulang lah, sebut nama terus para sahabat. Itu contoh. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ni sangat menghidupkan, sangat menjaga sunnah Nabi SAW. Baik. Ini juga di antara perkara yang perlu kita buat. Apa? Hendaknya rumah kita dipenuhi dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah ni dikenali expert dalam bidang apa? Expert dalam hadis, dalam sejarah seperti kitab tadi, bahasa, dalam fiqh. Fiqh tu memang terkenal lah, banyak kitab-kitab ni. Baik. Hal itu berdasarkan kesaksian ulama terhadapnya, yang menjadikan ucapan-ucapannya, koreksinya, iaitu pembetulannya, dan tarjihnya. Tarjih, memilih mana yang lebih rojih, yang lebih kuat, mendapatkan perhatian serta diperhitungkan di kalangan ulama, ya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah, ya, khususnya dalam urusan fiqh, fiqh Syafi'i. Ini adalah sebahagian keistimewaan dari kajian yang bermutu tentang sirah Nabi SAW. Ni kitab ni. Maka sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu pemula dan orang-orang yang menyintai pengetahuan tentang kehidupan Nabi SAW untuk menjadikan kajian ini sebagai pengantar dan patukan, ni penanda aras bagi ilmunya mengenai sirah beliau SAW. Jadi sebelum kita belajar kitab ni, kita baca apa yang dipaparkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Penting untuk kita baca mukadimah pentahqiq ni, sebab di sini memberikan general view tentang apa yang akan dipelajari nanti. Ini penting. Sebab tu kalau kita beli buku, kita nak tahu kandungan buku, yang penting kita buat apa? Baca belakang. Baca mukadimah dulu. Baca mukadimah dan baca kesimpulan. Jadi kita dapat gambaran. Kalau kita baca saja tajuk, kadang-kadang terus kita salah. Tengok kitab tajuk Al-Mawdu'at.
Kita nak faham ni kitab tajuk-tajuk. Terus baca. Tak baca mukadimah. Ya, tak baca mukadimah, tengok tajuk al-mawdu'at. Ini maudhu' ni tajuk ni. Oh, tajuk-tajuk. Tengok dalam kitab tu memang disebut tajuk. Ini ganjaran buat amalan ni. Ni gaya datang hadis-hadis. Kita pun baca pada orang. Ya. Keluarlah keajaiban dalam kitab tu. Buat ini dapat itu, buat itu dapat ini, gini. Ya. Sangat luar daripada kebiasaan. Rupa-rupanya kitab tu maudhu'at tu merujuk kepada apa? Hadis maudhu'. Dia pergi baca hadis tu di kuliah dia. Buat ni tuan-tuan dapat sekian-sekian. Dia tak baca pada mukadimah pengarang kitab tu. Ya, mukadimah tu dia sebut, dia paparkan hadis-hadis yang masyhur yang tersebar luas dalam masyarakat, tapi hadis-hadis itu ada hadis yang palsu. Dia pergi syarah, dia pergi baca untuk orang amalkan, padahal palsu. Boleh faham? Itu contoh. Baik, sekarang kembali. Demikian pula kajian ini sebagai diktat. Ni dictate bahasa Inggeris, arahan ataupun impose bagi orang yang alim, bahkan pelajarannya, kecermatan ilmu dan tawajuhnya. Tu nak mengajar faham untuk diajar kitab ni. Kata pentahqiq ni bagus kitab ni. Sampaikan pada orang awam. Tawajuh tu, tawajuh. Apa makna tawajuh? Menghadirkan wajah. Bukan. Tawajuh ni maknanya memusatkan perhatian, mengkonsentrasi, menumpukan hati dan akal. Concentration. Tu. Penumpuan diri, akal, fikiran dan perasaan ikut berjalan bersama. Barulah dapat penghayatan sempurna. Ilmu ni mesti dia ada ni. Ya, mesti ada konsentrasi, fokus. Mesti open your mind, open your heart. Maknanya dengar, teliti, pada masa yang sama otak tu berjalan, kritis, berfikir, menafsirkan dan sebagainya. Buku ini asalnya terdapat pada tulisan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Tahzib Al-Asma' wal Lughah. Ni kita sebut tadi dari awal. Ya. Apa makna tahzib tadi kita dah sebut? Dalam bahasa Inggeris dia panggil refinement. Diperhalusi, dihalusi, diperbaiki, improving, editing. Macamlah penambahbaikan apa semua, penghalusan terhadap suatu perkara. Dua aspek lah. Dari segi nama-nama orang, unik buku ni, dia berbentuk indeks, tapi perincian panjang, biografi orang. Ya. Dan dari sisi kebahasaan, lughah, ia menjadikannya rahimahullah, itu Imam Nawawi rahimahullah, sebagai mukadimah untuk kitabnya, untuk memuliakan kitab tersebut dengan menyebutkan sirah beliau SAW. Jadi Imam Nawawi rahimahullah nak ambil berkat atas nama Nabi SAW. Faham? Kita dah sebut ni. Kitab Tahzibul Asma' wal Lughah dicetak di Idarah At-Tiba'ah Al-Muniriyah, Mesir. Ni tengok pensyarah ni adil dia, jujur. Dia bukan orang pertama yang mentahqiq kitab ni, keluar daripada kitab ni. Ada dah sebelum ni. Kitab Tahzib ni nanti dia akan sebut, ya. Ada dah orang lain yang buat macam dia buat ni. Dia bukan pemula, tapi dia penerus dan menambah baikkan. Ini adalah etika. Etika yang terkadang banyak dilanggari oleh penulis. Kejujuran. Ni pentingnya kejujuran. Macam kita lah bercakap tentang satu ucapan, kita tak sebut siapa yang kita ambil, kita nisbah pada diri kita, padahal ucapan tu bukan ucapan kita. Ni kena ada kejujuran. Bila buat satu-satu tulisan, ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini ucapan Al-Imam, ya, Asy-Syatibi rahimahullah. Begitu sebut, kena sebut. Ya. Ni sebutan indah, ingat kita, tapi bukan kita punya. Itu adalah jenayah ilmiah dalam bidang ilmu. Baik. Namun di dalamnya banyak kekeliruan dan kesalahan cetak. Kemudian Darussalam Al-Alamiyah Mesir memisahkan sirah yang harum ini dalam buku tersendiri. Mana yang telah dibuat oleh ni penerbit ni, Darussalam, dia keluarkan. Meskipun kekeliruan dan kesalahan cetaknya lebih sedikit daripada aslinya, hanya saja tidak terbebas daripada banyak kekeliruan dan penyimpangan. Jadi maknanya kalau kita jumpa kitab-kitab ni terbitan Darussalam, ini juga terbitan Idarah At-Tiba'ah Al-Muniriyah Mesir ni, ada banyak kesalahan. Dari sinilah saya, kata pentahqiq kitab ini, Hafizahullah Ta'ala, sangat berkeinginan untuk menerbitkannya dengan mengoreksi, dengan membetulkan secara terperinci, dengan keterbatasan modal saya, dengan keterbatasan diri saya, ya, dengan keterbatasan. Boleh faham ni?
Ini mesti wajib ada kejujuran pada sesiapa saya. Kerana banyak berlaku jenayah ilmiah dalam menisbahkan sesuatu. Dan yang lebih parah apa? Ini berlaku dulu lagi lah. Kitab tu, ya, kadang-kadang kitab tu dia letak nama dia. Kitab tu tak ada nama. Kadang ulama' dia tulis kitab, dia tak tulis nama. Dia pergi, orang datang kemudian dia letak nama dia. Tapi semua yang dapat dikesan. Kena ada pakar-pakar yang mengkaji tentang kitab-kitab. Tahu ni, oh ini gaya bahasa ni bukan Imam Nawawi rahimahullah tulis. Di gaya bahasa macam ni bukan Imam Syafi'i rahimahullah tulis. Ini bukan. Ini telah disusupkan. Tolak. Tu kaedah. Dia ada pakar spesialis, betul kan? Semua bangsa memiliki pakar-pakar seperti itu. Dia tahu ni bukan gaya bahasa ni. Bukan gaya bahasa Za'bar ni. Dia bukan Za'bar tak tulis macam ni. Contoh. Ya, ni orang lain. Tahu tak? Tak diterima. Sebab diragui. Tak boleh dipertahankan keaslian kitab tersebut. Inilah orang yang terlibat dalam mentahqiq kitab ni, dia ada special itu. Dia ada kemahiran itu. Kepada Allah lah saya memohon, kata pentahqiq kitab ini, Hafizahullah Ta'ala, pertolongan dan hidayah. Ini adab yang agung. Kerana sebaik apa pun kita berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu, tetap juga ada kekurangan nanti pada kita, yang kemudian akan dibetulkan oleh orang yang datang kemudian. Ke manusia itu tak sempurna. Inilah tawaduk, kena ada ni. Jangan kata saya punya tahqiq yang terbaik, yang belum ada lagi pernah orang buat. Itu sombong. Kerana pasti akan ada orang, bila dia berkata begitu, ada orang yang telah memulai, cuma tak sampai maklumat itu kepadanya. Setelah itu saya menuliskan teks kitab dan mendukung pilihan pengarang untuk berdalil dengan dalil-dalil yang sahih. Jika saya menjumpai pendapat lemah yang telah diingatkan oleh para ulama, maka saya mengisyaratkan hal itu. Dan saya juga meneliti dan menama para tokoh dan sebagainya. Saya mentakhrij hadis-hadis qauliyah yang disebutkan dalam kitab ini sebahagian besarnya secara ringkas dan tidak memperluaskannya, serta mencukupkan pada kutubus sittah, dari 6 kitab hadis secara umum kerana khawatir berpanjang lebar. Ini pentahqiq kitab ini menjelaskan tentang metodologi yang dia aplikasikan dalam mentahqiq kitab ini. Ini penting. Ya, kaedah yang dia pakai. Ini kejujuran dan amanah ilmiah. Jadi akan ada nanti. Apa yang dia buat? Pertama, mentakhrij hadis-hadis qauliyah. Mana-mana yang Imam Nawawi rahimahullah senaraikan tak ada hadis atau ada hadis, maka dia akan memberikan komentar bila diperlukan. Ya, mentakhrij maknanya apa? Mengeluarkan, menyebut sumber itu. Contoh hadis. Ya, hadis itu ya di mana dia? Ya. Jadi takhrij itu asalnya daripada perkataan kharaja. Contoh kharajal hadis, hadis yang dikeluarkan. Ya. Atau kharrajahu atau akhrajahu, mengeluarkannya. Dari segi istilah, takhrij ini maksudnya apa? Ilmu yang menyebutkan sumber-sumber hadis, sumber asli itu mana datangnya hadis ini, daripada Sunan Sittah ke ataupun selain daripada itu. Sebut hadis ini riwayat sekian, nombor sekian, dan menetapkan hukumnya hadis itu, atau tidak menetapkannya. Boleh faham? Tu mukharis tu, ya, orang yang pentahqiq. Bukan senang kan? Sulit. Pekerjaan yang paling sulit lah. Ya. Sebab tu kitab yang 1 jilid boleh jadi 3-4 jilid. Sebab apa nak buat satu nama ni urai detail kat bawah. Sebab tu kitab yang bagus kalau kita nak beli ni adalah kitab yang telah ditahqiq. Memang puas hati. Sebab apa? Para pentahqiq tu telah memudahkan jalan kita untuk meraih ilmu. Sebab tu belajar ni, guru ni dia memendekkan jalan kita menuntut ilmu. Betul kan? Sebab dia dah baca buku semua tu, dia sampaikan kepada kita. Senang tak kerja kita? Senang. Okey, ini sekian-sekian daripada sekian. Kita pun tahu dah. Oh, di buku tu. Tapi kalau para pemula tu, pencetus tu, berjam-jam dia. Sebab habis usia. Terutamanya ulama hadis. Masya Allah. Semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, berjam-jam sepanjang usia sampai umur 80 tahun. Mulai umur 20 tahun sampai 80 lebih. 60 tahun berkhidmat untuk sunnah Nabi. Library Az-Zahiriyah di Syria tu, rumah dia. Habis masa di situ. Sehingga kunci library tu bagi pada dia. Sehingga jasa besar dia terhadap perpustakaan tersebut, dia buat satu indeks buku 40 jilid tentang buku-buku. Nak cari senang, buka buku tu. Oh, di sini dia. Di sini. Oh, ini akidah di sini, di sini. Ajaib.
keajaiban zaman. Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sisi juhud khidmatnya kepada kitab khusus hadis-hadis Nabi SAW. Nikmat para ulama dapat pahala berterusan. Apatah lagi khidmat dia kepada Nabi SAW. Itulah istimewanya ulama hadis. Ahlul hadis hum ahlun nabi. Wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahib. Ahlul hadis mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak bersahabat secara jasad, tetapi mereka bersahabat dengan nafas yang mereka tarik. Ketika mereka sebut saja nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Siapa yang paling banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahlul hadis. Duduk baca sunnah sitah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, masya-Allah. Jaga lisan terhadap ahlul hadis. Apatah lagi ahlul hadis yang berjalan di atas manhaj Nabi SAW. Takhrij hadis qauliyah. Apa hadis qauliyah? Ini satu lagi istilah, iaitu segala bentuk ucapan perkataan yang disandarkan pada Nabi SAW. Yang mana hadis qauliyah ini dalam pelbagai tuntutan, berbentuk tuntutan, petunjuk, ya, peristiwa dan kisah, ya, aspek akidah, syariat, akhlak dan lain-lain. Baik, cukup dekat tu. Kita akan habis lagi baca ni. Memang panjang sikit, bukan 5. Daripada pentahqiq, kemudian kita akan masuk pada biografi Imam Nawawi rahimahullah untuk kuliah akan datang. Saya sengaja kata pentahqiq ini, hafizahullah ta'ala, meringkas apa yang telah saya nukil dalam catatan kaki tanpa menunjukkan kesalahan cetak yang telah disebutkan sebelumnya, dan membawakan matan yang sahih dengan berdasarkan pada buku-buku ilmiah lainnya yang berbeza-beza. Saya mencukupkan diri daripada apa yang diperlukan pembaca berupa penjelasan hal-hal yang muskil, menyampaikan dalil, mengemukakan permasalahan yang penting dan sebagainya, demi menjaga maksud penulis buku ini, iaitu memaparkan secara ringkas. Demikianlah yang dapat saya persembahkan, dan saya memohon ampun kepada Allah dari kesalahan yang mana setiap orang pernah mengalaminya, kecuali siapa yang dilindungi oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya, yang dengan kenikmatannya amal-amal soleh menjadi sempurna. Ini adab yang agung. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Dan semoga selawat dan salam sentiasa terlimpahkan kepada sebaik-baik orang yang terdahulu dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, semua keluarga mereka dan semua orang-orang yang soleh. Ini doa, adab. Ya, sebab tu bila kita baca kitab, kita dengar kitab, kita pun dapat doa daripada penulis kitab. Untung tak? Untung. Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ditulis oleh Abu Abdurrahman. Tengok, dia hidupkan sunnah apa? Abu Abdurrahman, kunyah dia. Khalid bin Abdurrahman bin Hamd Asy-Syai'. Semoga Allah mengampuninya, kedua orang tuanya, gurunya dan orang-orang yang disayanginya. Bila dia tulis mukadimah ni? Habis 8 hari bulan 2 1413 Hijrah. Maksudnya bulan apa ni? Lepas bulan Muharram, bulan apa? Bulan Safar. Masya Allah, satu mukadimah yang indah, jelas untuk kita memasuki, ya, kitab Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan masuk dulu penjelasan mukadimah seterusnya, mukadimah yang terakhir, yaitu tentang biografi singkat atau biografi ringkas Imam Nawawi, ya, rahimallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.